عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, hadirin mukminin, hadirat mukminat rahimakumullahu jami'an. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kita taufik dan inayahnya, kekuatan, bantuan untuk sama-sama kita berada dalam rumah Allah ini menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita masih lagi berulang-alik daripada rumah ke masjid ni. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut yang lebih kurang maksudnya, barang siapa yang berulang-alik ke masjid, falyashhad lahu bil iman. Siapa yang berulang-alik, manusia melihat dia berulang-alik dan dipersaksikan, bukan hanya manusia, makhluk Allah yang lain, ulang-alik itu berlaku, falyashhad lahu bil iman, maka bersaksilah bahawa orang itu, hamba Allah itu, si fulan itu memiliki iman. Mudah-mudahan awal kita, pertengahan kita dan akhir kita adalah dengan menjadikan rumah Allah ini tempat membajai iman. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fima indah wa dhakarahumullahu fiman indah, atau kama qala Rasul. Tidaklah berimpun satu kaum dalam rumah Allah yang kerja mereka membaca Al-Quran, yatluna kitab Allah, dia baca Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling bertadarus, mengaji Al-Quranul Karim, mempelajari Al-Quranul Karim, melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah limpahkan kepada mereka kasih sayang. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita ketenangan. Saya duk harap juga kuliah subuh ni dengan semua pakat tenang ya. Tenang tu sampai nak boleh nak pejam sampai mengangguk berapa kali lah. Tenang mengikuti pengajian Al-Quran yang akan kita sama-sama share pada pagi ini. Dalam road tour saya pada kali ini banyak berbicara tentang Al-Quranul Karim. Daripada minggu lepas lagi, tajuk semua tajuk Quran. Saya duk ingat dah berapa belah masjid dah saya pergi. Tajuk Al-Quranul Karim, agar kita semua ini, ibu ayah, bukan hanya sekadar kemah dalam bacaan. Dia ada beberapa peringkat Quran ni nak bagi kemah. Jadi cara nak bagi kemah tu
Jawwada yujawwidu tajwidan, melalui tajwid. Apa itu tajwid? Memperelokkan bacaan dengan menjaga sifat huruf dan makharijuha. Ini saya rasa kita daripada dulu bab yang ni kita tak tinggal. Alhamdulillah. Tapi dalam duk tak tinggal tu duk kalut lagi lah nak baca cara kemas ni. Lepas kita bincang banyak bab tajwid, kita pergi satu lagi peringkat, tafsir Al-Quranul Karim. Tafsir itu bukan sekadar tafsir, tadabbur. Dabbara yudabbiru tadbiran. Dia ikut, kita perhati satu-satu ayat, kita perhati kalimah-kalimah, kerana setiap huruf dalam Al-Quran ini dipanggil al-i'jazu bilafzih. Setiap kalimah dalam Quran ni, pada tangan saya ni tafsir Al-Quran lafziyah ataupun tafsir Al-Quran perkataan. Setiap kalimah itu memiliki keagungan yang cukup luar biasa yang Allah turunkan pada Al-Quranul Karim. Setiap kalimah. Sebab itu tak boleh dipetikai. Di zaman Nabi SAW, mereka tengok Quran ni, mereka duk ingat mereka boleh petikai Quran. Zaman Nabi lagi, bukan zaman lah ni. Tengok Quran, Quran dia cerita pasal nyamuk, dia kata, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu. Tuhan jawab, aku tak malu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tak malu untuk memberikan perumpamaan ba'udah. Apa itu ba'udah? Ini satu kalimah saja. Ba'udah tu nyamuk. Fama fawqaha, ataupun lebih daripada nyamuk. Aku tak malu lah nak bagi perumpamaan tu, sebab diperlekehkan oleh musyrikin Makkah. Sebelum daripada mereka pelekeh tentang nyamuk ni, sebelum tu Allah bagi contoh-contoh yang lain. Zubab, cerita pasal lalat, semua patah perkataan tu dipelekehkan. Pasal apa lalat? Lalat ni Tuhan kata, kalau dia hinggap dekat berhala kamu yang kamu sembah tu, wa in yaslubuhumudzubabu syai'an la yastanqidhu min. Berhala tu dia tak boleh nak bawa, nak pergi ambil balik makanan yang dia ambil daripada badan dia. Orang musyrikin ni kalau dia buat Tuhan daripada benda yang dia suka. Tanah ke, batu ke. Kurma, dia suka makan kurma. Kurma tu dia buat jadi Tuhan. Kan cerita, banyak cerita-cerita macam tu. La yastanqidhu min dha'f at-talib wal matlub. Dha'f at-talib wal matlub. Jadi mereka pelekeh kata cerita pasal lalat, cerita pasal lebah. Binatang ni sinonim. Kalau kita pergi kaji ni, kita buat step tadabbur, tengok ayat ni, macam kat sini. Bila pergi tengok ayat ni, dia boleh pergi kait pula ayat berapa yang Tuhan cerita pasal lalat. Tu menarik tu. Contoh kat sini dia kata asbabun nuzul, pada ayat yang berkaitan dengan pelekeh ni, ba'udah tu. Dalam riwayat yang lain disampaikan oleh Al-Wahidi dari Abdul Ghani Al-Thaqafi, bersumberkan Ibn Abbas, juga pernah diturunkan sehubungan dengan Al-Quran ini, surah Al-Hajj ayat 73 dan surah Al-Ankabut ayat 41. Mereka pelekeh. Ankabut apa dia? Labah-labah, bukan lebah, labah-labah. Al-Hajj ayat 73 tu cerita pasal Zubab. Zubab ni apa? Lalat. Dia orang pelekeh. Tapi bila Allah bagi perumpamaan, ini binatang yang dua tadi ni, awal ni, semua, kalau tuan-tuan pergi Mekah pun ada lah. Tengok labah-labah, lalat, ada lah.
Siapa tuan-tuan ibu ayah pergi haji ke, pergi umrah ke? Ada. Tapi nyamuk ada tak di Mekah? Ada, tapi tak biasa. Sebab dia bukan macam negeri kita, lembab. Tapi tak biasa bagi masyarakat Arab. Tambah di Mekah tu, saya jarang lah nyamuk ni naik kat kita, jarang. Lalu Allah memberikan satu je patah perkataan, ba'udah, nyamuk. Musyrikin Mekah dia tengok ayat ni, wui, kami ni jarang nyamuk ni. Tuhan kata, innallah, kalau hang boleh heran bab nyamuk pun hang boleh heran, dengan satu patah perkataan aku ini, aku boleh bagi perumpamaan lebih daripada itu. Jadi musyrikin Mekah ditunjukkan kekuasaan oleh Allah SWT. Ayat ini bukan datang daripada Muhammad bin Abdullah, tapi datangnya daripada Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini satu contoh tentang al-i'jaz bilafzih. I'jaz pada setiap lafaz Al-Quranul Karim. Kita pergi tadabbur, kita apply. Banyak peringkat Quran ni apply. Apply itu dalam bentuk bacaan, dalam bentuk amalan. Ilmu Quran ni, kalau ilmu bacaan pun rasa kita pun tak mengaji habis. Saya duk ulang-alik jumpa syekh tu, jumpa ni mengaji sana mengaji sini, rasa tak habis duk nampak luas lagi. Oi, aku banyak lagi tak erti nak baca ni. Saya tanya ibu ayah ni bohor empiang. Sebutan dia bohor empiang. Oh, dia kena idgham sikit lah. Bohor empiang. Bohor, kalau orang luar sebut apa? Bohor empiang lah, no? Betul ya? Apa tadi tak tahu? Saya nak buat apa? Sebut bohor empiang. Kita ni duk mengaji selama hari ni mengaji ikut siapa tok syekh kita, tok imam kita, tok imam bacaan kita yang kita duk ikut selama hari ni. Siapa dia? Siapa boleh habaq? Ustaz tu, tok imam tadi itulah tok imam kami. Tak, tok imam bacaan ni. Siapa dia? Kita sembang sikit subuh ni kan, duk ceramah, ngantuk. Siapa dia? Ibu-ibu kau duk boleh habaq? Siapa dia? Siapa boleh sebut? Imam? Ya. Tok Syekh kita habaq lah. Hafsin. Nah, semua orang tahu lah. Hafsin an Asim. Tok guru pada Hafaz tu Asim, tok guru besar lah. Ini kita duk baca tu. Seluruh dunia kebanyakannya diikut cara Hafaz. Kat sana ada banyak lagi bentuk imam-imam yang lain yang bacaannya mutawatir. Al-ashrah al-qira'ah al-mutawatirah. Ada 10 lagi qiraat bacaan. Itu ilmu bacaan. Kita pergi selongkar tu pun tak habis. Kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada juga qiraat jenis tu bi dhammil ha. Dia tak baca 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia kalau nak mengaji tu, kalau bacaan Warash umpamanya, baca habis dan mengaji. Dia mengaji itu daripada Fatihah sampai An-Nas tu, patah balik Nas tu, semua dengan bacaan Warash. Saya pun tak mengaji habis Warash ni, sebab dia banyak, dia tukar-tukar. Tapi tahulah kaedah tu tahu, sebab kita mengaji Syatibi. Luah. Ada kawan saya, dia seronok lah, dia nak apply tu. Saya doa abang dia, saya kata kalau nak buat bacaan lain boleh tak nak buat dalam solat? Warash ke? Dia nak buat Hamzah Al-Kisai ke? Dia nak buat Nafi' ke? Dia nak buat Qalun ke? Boleh tak boleh? Boleh. Tapi dia kena habaq kat masjid lah, atau imam ke, pengurusi ke dekat ni, orang makmum. Kami lepas ni nak semayang ni,
nak bawa bacaan Warash, dia kena habaq. Kalau dia tak habaq, orang takut keliru. Pernah berlaku tu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Makmum semua pakai amun. Satu masjid hari tu pakai amun. Dia tak habaq. Tuan-tuan, ini ilmu qiraat. Sebab itu alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berbicara soal Al-Quran. Bidang saya duk mengaji dulu, walaupun tidak official. Kalau di peringkat universiti tu saya lebih pada syariah. Pergi master lebih pada muamalat, Islamic finance dan juga business administration. Pergi dekat PhD lebih pada waqaf. Tapi Quran ni benda yang saya tak boleh tinggal. Sebab dia secara syafahiyan. Kita mengaji itu talaqiyan, mengaji talaqi, dan secara syafahi, mulut ke mulut dengan para masyayikh. Sebab itu antara guru saya dalam bidang tafsir ini ialah antaranya yang Allah yarhamuh daripada Madinah Al-Munawwarah, Al-Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Dia pengarang kepada tafsir Al-Aisar, tafsir yang memudahkan. Cara dia, Aisar ni mudah bagi faham walaupun dengan patah-patah perkataan. Jadi kita bila baca kita rasa syok. Sebab itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bila dia baca satu ayat, dia akan rasa syok tu lama. Pasal dia nak boleh hadam tu. Oi, cerita pasal nyamuk, pasal apa nah? Dia sampai macam tu, dia fikir tu. Kenapa Allah tak bagi contoh benda lain? Gajah ke dalam ayat tu? Tapi nyamuk, rupanya ada belakang cerita. Kan? Ada history daripada kisah itu. Hebat Al-Quran Al-Karim. Hari ini kita nak berbicara pada ayat 31. Ringkas je hari ini, tak panjang kuliah kita. Ayat 31 surah Ali Imran, muka surat 54. Saya selalu buat kelas tadabbur. Jadi cara saya ni kelas tadabbur. Pegang tafsir ke apa-apa tafsir, ni antara contoh tafsir yang saya gunakan dalam kelas tadabbur Al-Quran. Dan tuan ada handphone, boleh searching ayat ni. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ayat 31. Saya baca sikit. Siapa nak ikut boleh ikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ikut saya. 1, 2, 3. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. 1, 2, 3. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, sekiranya kamu semua telah mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ini highlight daripada ayat ni, fattabi'uni. Ramai ulama dia buat buku, dia karang buku, tajuk dia simple je, fattabi'uni, ikutlah aku. Yuhibbukumullah, barang siapa mengikuti aku, nescaya Allah mengasihi kamu semua. Bukan sekadar dikasihi, wa yaghfir lakum dzunubakum,
malah Allah akan mengampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha kekal kasih sayangnya. Ni ayat ni nak menggambarkan kepada kita betapa pentingnya kita mencintai Allah dan Rasul. Macam mana kita nak express, nak zahirkan kecintaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi bagi satu petunjuk melalui Al-Quranul Karim. Allah berikan kepada Nabi SAW petunjuk itu. Cinta pada Allah, jawapan dia, ikut aku. Fattabi'uni, ikut aku. Ikut baginda Nabi SAW. Barang siapa dia ikut aku, dia dapat banyak benda. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah, satu. Dan diampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Fattabi'uni. Di Dubai, tuan-tuan, di Emirat UAE, ada satu rancangan rating dia cukup tinggi. Rating rancangan tu tuan-tuan boleh tengok, boleh Google, boleh buka YouTube. Nama rancangan tu Fattabi'uni. Nama rancangan tu, Follow Me. Dia nak tengok macam mana masyarakat Arab reti Quran, logiknya faham Al-Quran tu, kehendak Al-Quran. Reti hadis, logiknya faham hadis tu dan dia boleh apply hadis tu. Tapi itu in theory. Realiti ni macam mana? Dia pergi tengok, realiti itulah diturun ke lapangan. Dia pergi banyak-banyak tempat-tempat yang dia rasa dia perlu pergi, dia nak tengok. Jadi dia pergilah ke kedai, contoh kedai Arab kata kedai runcit ni, kedai sayur ni, baqalah. Dia pergi baqalah. Dia tengok macam mana pak cik yang jaga baqalah itu layan budak kecil. Dia layan budak kecil macam mana? Pasal sifat Nabi SAW tu melayan budak-budak, layan anak-anak, mengasihi budak-budak kecil. Jadi budak ni dia pergi, dia minta, "Pakcik, kami nak beli coklat." Cakap Arab lah, nak beli coklat. Oh, pelih ni kata apa? Bukan coklat kot, no? Coklat, no? Kami nak beli gula-gula ni. Pakcik tu dia tak layan, pasal dia banyak lagi tu. Orang duk datang minta nak beli beras lah, nak beli rokok lah, macam-macam nak beli. Dia layan orang tua lagi lah. Layan-layan sampai budak tu duk minta, tak dapat-dapat. Marilah host rancangan tu, Fattabi'uni ni, popular lah di Emirat tu, di negara Arab popular, dan Europe popular dia. Dia pun pergi, dia terus tanya, "Pakcik, kenapa hang tak layan budak ni?" Kalaulah Rasulullah tengok hang duk buat macam ni, agak-agak macam mana? If the Prophet among us, Rasulullah tengok benda macam ni, agak-agak macam mana? Pakcik tu Arab ni kalau dengar nama Nabi, dia menangis tu pasal sayang. Dia bergaduh, tumbuk, tarik rambut ke apa, sebut dekat dia, "Salli ala Nabi", dia berhenti. Itu Arab. Dengar nama Nabi tu dia boleh berhenti. Pakcik ni bila dengar nama Nabi menangis tu. Dia kata, "Kalau aku Nabi duk tengok ni marah kat aku, sebab aku tahu Nabi mengasihi anak-anak." Banyak hadis Nabi SAW, dia kasih kat anak-anak ni. Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu, dia duduk depan Nabi. Kemudian ramailah budak-budak duk mari kat Nabi SAW. Biasalah, dia ada cucu, budak-budak suka kat dia, terpa terus kat Nabi, kira panjat apa semua ni. Nabi pegang seorang-seorang, Nabi cium. Al-Aqra' bin Habib dia tengok je Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, inna li 'ashrah
Aku ni ada anak sampai 10 orang ya Rasulullah, tapi aku tak buat macam hang duk buat. Nabi jawab simple je. Nabi orang yang simple. Jawami'ul kalim. Setiap perkataan Nabi itu simple tapi memiliki banyak maksud. Nabi kata, la yarham la yurham. Cuba sebut tuan-tuan. La yarham la yurham. Saya tengok tadi duduk lepas solat dia, saya tengok banyak hadis-hadis bagus tu. Jadi tuan-tuan dapat 1, 2, 3 hadis tu, duk hafal tu bagus juga, sebab hadis yang pendek-pendek. Innahu man la yarham la yurham. Man la yarham, siapa yang tak mengasihi, nescaya dia tidak dikasihi. Hadis tu simple je, tapi banyak maksud. Kita duk fikir apa maksud tak mengasihi, siapa tak? Saya ni suka kerja turun lapangan lah, pi merata lah. Rumah orang tua, rumah anak yatim, kerja-kerja amal ni, alhamdulillah Allah bagilah minat kat situ. Saya pergi merata banyak rumah orang tua. Selalu kita nak tengok rumah orang tua ni, kenapalah anak tu, kan? Anak tak kenal budi betul. Dia boleh tinggal pak dia kat situ. Anak tak kenal budi betul, dia boleh tinggal mak dia kat situ. Itu banyak. Kalau kita tanya survey daripada anak-anak lah. Tapi saya tak pergi tanya anak. Saya pergi sembang dengan pak-pak. Saya masuk rumah orang tua ni, matalah di KL, di Pahang, sampai di Pahang, yang bawah tuanku pun ada. Saya pergi. Saya sembang, pakcik, apa-apa, duduk-duduk mana. Rupanya ramai-ramai yang ada ni, yang saya sembang lah, mereka dulu masa muda adalah jenis yang perongoi. Betul ya bahasa tu? Baru nak boleh bahasa. Perongoi ni maksud dia garang lah. Kira dengan anak ni bukan takat tangan naik, kadang kaki naik, bukan lagi kaki naik, kadang tu semua benda naik ni, bangku semua naik, meja pun naik habis. Jenis perongoi. Sebahagiannya, bila saya sembang, saya ni dulu memang jenis tu, dia kata, saya ni askar. Anak saya tu macam mana saya tak buat. Sampai sekarang dia orang benci sebab saya bukan buat kat anak saya, kat isteri saya pun saya duk buat macam-macam. Sampai satu peringkat dia orang dah mula benci saya, larikan diri pada saya. Saya tak boleh buat apa lah. Tu saya duduk sini. Itu yang saya dah bersembang banyak orang. Bila kita baca hadis tu, patutlah Nabi sebut gitu. La yarham la yurham. Siapa yang tak mengasihi, nescaya nanti dia tidak dikasihi. Satu masa nanti dia tak dikasihi. Bukan hanya pada manusia. Bukan pada orang tua saja, budak. Bukan pada budak saja, bukan pada manusia saja, makhluk Allah yang lain. Itulah yang ada kepada jiwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ayat, simple ayat, fattabi'uni, ikut Nabi itu apa maksudnya? Mengikut semua apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn aw sifati khalqiyatin aw sifah khuluqiyah. Termasuk yang kita nak ikut ni akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu daripada ayat fattabi'uni. Kalau kita tengok balik pada ayat ni, berapa banyak lagi ayat-ayat yang cerita dengan gaya yang sama dalam Al-Quran. Gaya yang sama dengan ayat 31. Antaranya Allah Ta'ala sebut, antaranya dalam surah, nanti saya dah habaq surah dia, tapi ayatnya berbunyi, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa عشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم
من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ini ayat yang lebih kurang dengan ayat qul in kuntum tuhibbunallah. Ada orang dijadikan ayat 31 ni, nanti saya takut orang sini pun dia pegang juga. Ramai kalau dia ada masalah je, ramai orang duk tanya Ustaz, anak saya Ustaz sampai lah tak kahwin-kahwin lagi, ada tak ayat nak bagi dia kahwin? Oh, ayat nak kira cerai, ayat nak bagi suruh dia kahwin. Ada tak ayat-ayat yang boleh ni tarik minat kat ni, bagi seri sikit kat anak saya tu? Umur dah 38, jawatan tinggi dah, tapi tak ada orang berkenan lagi. Ada tak ayat yang tu? Kan? Saya kata tak ada lah kot ayat yang Nabi sebut secara spesifik. Ayat ni ayat bagi pelarih. Ayat ni tak ada Nabi sebut, tak sebut gitu. Melainkan dalam Quran sebut syifa'un wa rahmah. Quran ini turun dalam bentuk perubatan dan juga membawa kasih sayang. Umum je, in general. Nabi tak spesifik. Tapi kata ada Ustaz, ayat tu lebih kurang tabi'uni. Saya kata saya tahulah ayat kalau tabi'uni ni 31 Ali Imran, tapi itu bukan ayat nak bagi boleh cepat kahwin. Ayat tu suruh ikut Nabi, bukan ikut power ke, bukan ikut makwa ke, bukan. Ikut Nabi SAW. Sebab tu dia kena mengaji tadabbur. Bukan kira pelarih ya. Orang boleh Quran, orang mengaji, dia faham Quran, dapat cinta Allah, ikut Nabi, dapat cinta Allah. Bila dapat cinta Allah, dapat tak cinta manusia? Dapatlah. Syaratnya ikut je kehendak Nabi SAW. Dapat apa semualah. Tuhan bagi jalan keluar, banyak benda. Sebab itu dalam ayat yang lain, cinta Allah ni kena melebihi, cinta Allah dan Nabi ini kena melebihi cinta-cinta yang lain. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, adik-beradik kamu, isteri-isteri kamu, orang yang terdekat dengan kamu, harta benda kamu yang melimpah ruah, perniagaan yang kamu takut akan kerugiannya, dan kemiskinan yang kamu redha dengannya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu. Kalau semua benda yang kita duk ada ni lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul, fatarabbasu, maka tunggulah. Nabi beri peringatan, Allah SWT berikan peringatan. Sebab itu cinta kita pada Allah dan Nabi ini melebihi bagi segala-galanya. Ayat ni turun, maka sahabat-sahabat Nabi SAW semua pakat jumpa Nabi. Antaranya Abdullah bin Hisham, dia kata kunna ma'an Nabi SAW wa huwa akhidhun bi yadi Umar ibn al-Khattab, faqala lahu Umar ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Satu ketika, kata Abdullah bin Hisham, kami bersama dengan Nabi SAW. Pada waktu itu Nabi ini dia pegang tangan Umar bin Khattab. Dia pegang. Nabi ini memang sifat dia akan, dia panggil apa, sentuhan ya. Nabi ini akan menyentuh. Dia pegang tangan. Sebab tuan tengok orang Arab, Pak Syekh ni, dia memang suka pegang tangan kita. Dia pegang tangan. Kadang dia jalan pun pegang tangan macam tu, elok.
Tapi tuan-tuan kat sini kalau pegang tangan Pak Haji, pegang Pak Haji jalan ke tengah-tengah kangak, pegang tangan tu, orang kata apa? Lain macam Pak Haji ni. Kita rasa pelik, tapi Nabi punya amalan ni, kita nak fattabi'uni kan. Dia pegang tu, dia akan pegang kan. Itu sifat dia. Kalau dia jumpa budak-budak, dia akan cium. Jumpa remaja sikit, dia akan pegang macam ni. Sentuhan ni dia terapi sebenarnya. Orang sakit kita pegang, kita bagi aura kita kat dia, tolong charging kat dia, dia akan rasa lain. Macam orang sakit, dia pergi jumpa doktor, masuk hospital tu pun dia dah rasa nak boleh dah, nak rasa nak okey dah. Baru nak masuk, tak ambil ubat, tak makan lagi. Dia ada terapi, dia ada sentuhan, dia ada psikologi, sentuhan. Nabi pegang tangan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian faqala lahu Umar, kata Nabi kepada Umar ibn al-Khattab, ya Rasulullah. Faqala lahu Umar, berkata Umar pada Nabi, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasulullah, aku sayang kat hang. Aku sayang dekat kamu ya Rasulullah, daripada segala sesuatu, tapi melainkan diri aku lah. Diri aku lebih sayang daripada hang lah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tak boleh macam tu. Walladhi nafsi biyadihi, demi Allah, hatta akun ahabba ilaika min nafsika, kamu kena cinta aku lebih daripada diri kamu sendiri. Diri kamu tu tak ada apa, maksudnya bila dibandingkan dengan cinta, kamu kena cinta kepada aku. Faqala Umar, al-an, baik ya Rasulullah, aku sayang dirimu ya Rasulullah berbanding diriku. Al-an ya Rasulullah. Kemudian apa jawab Nabi? Ya, kita sedang menikmati cinta itu. Yakni Umar, para sahabat lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada diri mereka sendiri. Ni sebut loving each other ni, dia satu perkataan dan satu terapi juga. Tuan-tuan, sebut perkataan sayang tu. Jumpa kawan kata aku rindu kat hang, sebut tu pun dia terapi dah. Aku sayang kat hang. Tambah dengan orang dekat dengan kita, isteri kita, panggil dia sayang, panggil dia manja. Kadang kita panggil, kalau nama dia Normah, panggil, kadang tu bukan panggil Normah, bukan Normah dah, Romah terus dah. Kan? Kasar kita ni kadang-kadang lah, bukan orang Tanah lah, orang tempat lain. Tukar dia, sweetie sikit kan. Sebab itu gelaran Nabi duk gelar-gelar isteri-isteri dia tu dengan gelaran-gelaran tertentu. Humaira, putih kemerah-merahan, benda yang isteri suka. Anak kita pun kena sebut banyak perkataan sayang, I love you. Saya tengok budaya, culture, Europe punya culture, Western culture, mereka duk sebut perkataan tu selalu. Saya tu perhati tengok, I love you sebelum tidur, I love you kan, you love me kan. Macam-macam perkataan tu duk sebut. Menjadikan, kalau kita perhati tengok, kita tak beramai. Yang beramai dengan tu Western culture. Sayang kat hang, cinta kat hang. Western culture, dia pula ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi mulut dia cinta, kasih, rindu, sayang dengan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sebab itu nak menyatakan tanda sayang itu, saya ringkaskan. Banyaklah dalam kitab ini kita membesarkan Nabi, ta'zim wa tawqiruh, dengan melakukan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang keduanya, nusratuhu wa difa'u an sunnatih, kita kena bantu kerja buat yang berlandaskan Quran sunnah ni dan mempertahankannya. Orang pelekeh Nabi, kita tak boleh duduk diam, kita kena pertahankan dia. Orang pelekeh sunnah pun kita tak boleh duduk diam. Ni apa saya apa sembahyang macam ni, kami ikut sunnah Nabi buat macam ni. Sunnah apa? Kan? Dia orang pelekeh pula, sunnah apa? Kita kena difa',
mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-iqtida bihi, ikut apa sahaja yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan petunjuk. Iqtida akhlak, mahabbah ashab wa ahli baitih, dan begitu juga mencintai para sahabah dan juga ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah beberapa ayat Al-Quranul Karim yang kita kongsikan berkenaan dengan mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa atamut taslim, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya dan para sahabah radhiyallahu alaihi ajma'in. Wallahu waliyut taufiq was sadad wa barakallahu fikum. Mohon ampunan maaf, alhamdulillah ini hari terakhir, kuliah terakhir untuk minggu ini, sehingga kita bersua lagi pada lain-lain masa. Kita panjangkan, jumpa tahun depan lah. Tahun depan pula lah. Wallahu waliyut taufiq was sadad wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.